Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan kita Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita sama dalam siri tadabbur surah Al-Jumu'ah. Jadi pertama sekali saya nak tanya, adakah saya punya audio ni jelas? Jelas, Kalau Ustaz? jelas, Jelas, ya. Baik, pertama sekali saya terima kasih kepada Fadil Ustaz Yusof dan juga tim Akademi Tadabbur kerana invite saya lah untuk berkongsi dengan para jemaah sekalian. Dan dahulunya seingat saya last kali bulan 1 rasanya, bulan 1 tahun ni kita tamatkan dengan surah As-Saff. Dan alhamdulillah, maknanya saya pun dalam masa beberapa bulan ini memang agak sibuk sikit untuk tamatkan kajian tingkat sarjana dan alhamdulillah telah tamat. Jadi alhamdulillah sekali lagi diberikan peluang lah dan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan jemaah sekalian berkaitan dengan tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Jadi sedikit pengenalan. Terima kasih Puan Nuriza. Jadi ada beberapa nama yang saya masih ingat lagi lah. Puan Nuriza rasanya, Puan Syahira, ada nama-nama yang lain yang saya ingat sikit lah, nama-nama yang dah biasa familiar kan. Jadi saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada tuan-tuan dan puan insyaAllah. Jadi untuk siri tadabbur bersama dengan saya ini, insyaAllah saya akan cuba untuk berkongsi berkaitan dengan tadabbur surah-surah. Oleh kerana sebelum ini telah kita bincangkan tadabbur surah As-Saff, dan hari ini saya sebutkan kepada Ustaz Yusof untuk kita lihat mula surah Al-Jumu'ah. Sebab dua surah ni macam adik-beradik lah, dekat-dekat, dan bahkan turun pun turun dekat-dekat. Surah Al-Jumu'ah turun selepas daripada surah As-Saff. Jadi mungkin sedikit pengenalan, mungkin ada yang baru kita bersama pertama kali bersama dengan saya. Jadi pengenalan sikit lah. Muhammad Uzair bin Izham, asal orang Sungai Petani, Kedah. Sekarang ni menetap di Bandar Baru Bangi lah. Bandar Baru Bangi. Saya mengajar di Kolej Teknologi Darul Naim Kuala Lumpur di Bandar Baru Bangi. Dan alhamdulillah saya menamatkan ijazah pertama, ini ijazah sarjana muda di Universiti Yarmouk Jordan, dan juga ijazah sarjana di UKM lah, dalam bidang Quran dan juga sunnah. InsyaAllah nanti ke depan kita boleh kenalan dan sama lagi insyaAllah. Baik, jadi kita balik ataupun masuk kepada topik kita pada pagi ini, iaitu berkaitan dengan tadabbur surah Al-Jumu'ah. Jadi cara saya dalam menyampaikan tadabbur sesuatu surah, saya akan cuba untuk membawakan
tadabbur yang pada pandangan saya lah, mungkin agak sukar didapati dalam tafsiran yang berbahasa Melayu. Jadi cuba dibawakan supaya kita dapat membuka ufuk dan pandangan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran melalui khazanah yang ditulis oleh para ulama yang kebanyakannya adalah berbahasa Arab lah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan saya menyampaikan dan memahamkan ilmu-ilmu dan juga mesej-mesej daripada Al-Quran agar dapat bermanfaat bersama dan juga diamalkan kita sama-sama, insya-Allah. Baik. Surah Al-Jumu'ah. Jadi nama yang lebih tepat sebutannya itu adalah Al-Jumu'ah. Jumaah ataupun Jumaat itu adalah bahasa Melayu. Jumu'ah. Baik, nanti kita sebutkan sebab penamaan. Baik, ini kita mulakan dengan terlebih dahulu latar belakang surah ini. Surah ini disebutkan sebagai surah Madaniyah. Saya pasti maknanya jemaah yang berada di sini dah biasa dengan Ustaz Yusof dan juga ustaz-ustaz yang lain, dah biasa dengan terma-terma ini. Ini bila kita sebutkan Madaniyah, ini bermakna surah yang datang ataupun yang turun selepas daripada hijrah Nabi SAW. Dan ciri-ciri surah Madaniyah ini adalah surah yang berikan penekanan terhadap aspek hukum yang lebih detail, yang lebih banyak. Dalam soal surah Al-Jumu'ah, antaranya berkaitan dengan aspek hukum solat Jumaat yang diperincikan oleh para ulama tafsir, terutama tafsir yang cenderung membahaskan tentang fiqh. Baik, surah ini adalah surah yang ke-62 yang mengandungi 11 ayat. 11 ayat sahaja, mengandungi 180 kalimah, 747 huruf. Dari sudut susunan, surah ini selepas daripada surah As-Saff di dalam mushaf, manakala ia berada sebelum daripada surah Al-Munafiqun. Jadi kita akan sebutkan sebentar lagi dari sudut keterikatan ataupun hubungan munasabah. Ini satu lagi terma yang biasa disebutkan oleh para asatizah, iaitu berkaitan dengan ilmu munasabah, iaitu keterikatan di antara satu surah dengan satu surah, satu ayat dengan satu ayat, satu kalimah dengan satu kalimah. Jadi mukjizat Al-Quran itu dapat dilihat antaranya melalui kesatuan ayat-ayat ini yang bersambungan ataupun yang melengkapkan, mentafsirkan di antara satu sama lain dan berhubung di antara satu sama lain. Dia bukan nak cerita part yang lain, yang ni tiba-tiba masuk perkara yang lain, tidak. Kemudian turun selepas daripada perang Khaybar, yakni kata Al-Maududi. Di ayat ini disebutkan turun kira-kira pada awal awal 7 Hijrah. Awal 7 Hijrah. Ini perang Khaybar berlaku pada 7 Hijrah. Jadi ada yang mengatakan selepas ataupun mungkin sebelum daripada peperangan Khaybar. Hal ini disebabkan antara hadis yang disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah dikenal pasti masuk Islam selepas daripada perjanjian Hudaibiyah. Jadi Abu Hurairah ni seorang sahabat yang kita kata ajaib lah, masuk Islam lambat, 7 Hijrah, 4 tahun lebih kurang bersama dengan Nabi SAW. Tapi beliau adalah orang yang paling banyak menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Baik, dari sudut penurunan, surah ini adalah surah yang ke-109 dan turun selepas surah As-Saff. Maknanya sangat berkait rapat dengan surah As-Saff, kerana dari sudut penurunan pun sama, dari sudut susunan pun sama.
ianya berada selepas surah As-Saff. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan apa hikmahnya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan kalau nak dapatkan nota boleh di dalam ruang chat. Fiza telah membantu kita letakkan di dalam Google Drive, insyaAllah. Baik. Pertama sekali adalah kita nak melihat tentang mengapa hari Jumaat ini dinamakan sebagai hari Jumaat. Dan saya sebutkan tadi lebih tepat kalau dalam bahasa Arabnya lah kan, kita sebut Jumu'ah kan. Kalau dalam bahasa Melayu memang kita sebut Jumaat kan. Jadi Jumu'ah kerana daripada perkataan jama'ah, yakni Juma', yang menunjukkan kepada mengumpulkan, yang mengumpulkan sesuatu, yang terkumpul di dalamnya sesuatu. Jadi bila disebutkan Jumu'ah, maknanya hari pengumpulan. Sama ada apa yang dikumpulkan, itu yang nak dibahaskan. Baik. Jadi sedikit latar belakang kalau kita melihat dari sudut sejarah kaum Arab. Hari Jumaat yang kita fahami sekarang ini disebut oleh orang Arab sebagai Yaumul Arubah ataupun Urubah. Yaumul Arubah ataupun Urubah pada waktu jahiliah. Apa makna Urubah ini? Adalah Ayyamul Arab, hari-hari orang Arab. Maknanya hari yang mana mereka berkumpul. Kalau kita tengok hari dalam bahasa Arab kan, hari dalam bahasa Arab, hari Ahad adalah Ahad lah, Isnin, Isnin. Jadi hari Ahad sampai Khamis itu dia ada dengar bunyi macam nombor kan. Ahad, satu, wahidun, isnin, dua, salasun, sulasa, arba'un, arbi'a, khamsun, khamis. Tapi mai hari ke hari Jumaat ini disebut sebagai Arubah. Sebab apa? Sebab satunya memang hari pekerjaan bagi orang Arab itu adalah hari Ahad sampai hari Khamis lah. Kalau kita hari ini pun tengok di Arab Saudi, bahkan di negara-negara Arab, memang hari bekerja Ahad sampai Khamis. Macam kita di Malaysia, di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Johor, tak silap saya kan. Baik. Jadi dinamakan hari orang Arab ini selepas daripada 5 hari mereka bekerja. Hari Sabtu ni macam hari rehat-rehat lah. Cuma hari Jumaat pun rehat. Cuma hari Jumaat ni adalah hari yang mana Ayyamul Arab, maknanya mereka akan berkumpul orang-orang Arab ini di Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais yang berada berdekatan dengan Mekah, ataupun di dalam kawasan Mekah lah. Jabal Abi Qubais, yang mana mereka akan kumpul di situ untuk apa? Untuk masing-masing memperlihatkan keuntungan, memperlihatkan kekayaan hasil yang mereka dapati selama 5 hari mereka bekerja. Sebab itu setiap hari daripada selepas habis mereka berdagang, sebab aktiviti utama mereka adalah berdagang. Ini berniaga. Bila habis setiap hari, mereka akan kira untung. Ini yang ada disebut dalam surah Al-Asr. Wal-Asr, antara hikmah nama Al-Asr, walaupun makna asar itu adalah merujuk kepada masa secara keseluruhannya, tapi juga dikaitkan dengan waktu asar kerana waktu ketika mana tamat dari sudut pekerjaan dan mereka sedang mengira untung harian. Dapat untung tak hari ni? Tapi Allah kata innal insana lafi khusr. Allah membawa maksud keuntungan itu sebagaimana dalam perspektif Allah Subhanahu Wa Taala itu yang melakukan 4 perkara dalam ayat yang ketiga surah Al-Asr. Jadi masing-masing kumpulkan. Kalau hari ni rasa sikit lagi ni, esok nak kena lagi banyak. Maka bila keadaan nak mengumpulkan dengan gairah untuk lagi banyak menyelubungi hati, maka dia akan ada trigger untuk melakukan sesuatu perkara yang melanggar peraturan ataupun
kalau kita katakan sebagai orang Islam, maknanya kalau yang haram pun tak ada masalah. Janji dia dapat kumpulkan sebanyak mungkin kekayaan. Sebab apa? Sebab nanti hari Ayyamul Arab, Yaumul Urubah itu, mereka akan berkumpul nak tengok siapa yang lebih banyak. Waktu inilah yang nak menonjolkan dari sudut yang ni kehebatan, siapa lebih banyak harta, siapa lebih banyak maknanya barang dagangan. Bahkan Ayyamul Urubah ini adalah hari yang mana mereka berkumpul untuk berpesta, untuk melafazkan dari sudut syair-syair. Kalau orang yang berdagang akan masing-masing compare dari sudut harta. Tetapi kalau ahli bahasa ataupun orang yang syair ni, mereka akan maknanya lihat siapa syair siapa yang paling bagus. Dalam masa 5 hari itu ada tulis syair ke dan sebagainya, ataupun melafazkan syair. Kerana syair-syair ini pun nanti kemudiannya akan dijual di pasar-pasar. Syair itu menjadi barang jualan. Macam kita hari ini mungkin kita bayangkan macam ada frame gambar ayat-ayat Quran dan sebagainya lah. Jadi itu pengumpulan zaman jahiliah. Pengumpulan yang ada di dalamnya keseronokan yang melampau. Ini dari sudut pesta arak dan wanita itu memang ada lah. Dan kemudiannya dari sudut membanding-bandingkan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih syair dia lebih tinggi dari sudut fasihannya dan sebagainya. Dan itu berlaku pada hari Jumaat bagi waktu jahiliah yang disebut sebagai Yaumul Urubah. Jadi bila datangnya Islam, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hari Yaumul Urubah tempat pengumpulan ataupun hari pengumpulan orang jahiliah itu kepada hari pengumpulan orang beriman. Jadi pengumpulan orang beriman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan di dalam hari tersebut kebaikan yang sangat banyak. Kita dengar dalam hadis mana menyebutkan tentang antaranya bacaan-bacaan tertentu surah Al-Kahfi dan sebagainya pada hari Jumaat, kan, malam Jumaat, dari sudut pagi Jumaat, pagi Jumaat solat subuh, kan, ada bacaannya. Dan dari sudut persiapan nak solat Jumaat, dan mana mandi sunat dan sebagainya. Kemudian dari sudut datang awal ke solat Jumaat, ada pahala-pahalanya. Dan pada solat Jumaat itu sendiri, pada antara dua khutbah itu sendiri, kemudian pada waktu asar hari Jumaat. Jadi disediakan banyak kebaikan pada hari Jumaat sebagai pengumpulan kebaikan yang ada di dalam. Jadi bila datangnya Islam, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hari dinamakan sebagai Jumu'ah kerana pada hari tersebut terkumpul banyaknya kebaikan. Ini kebaikan dan juga fadilatnya lah. Antaranya disebutkan bahawa hari Jumaat adalah penghulu bagi segala hari. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa al-jum'atu ila jum'ah yukaffirunna bainahunna. Ini antara Jumaat ke Jumaat, maknanya diampunkan dosa seorang yang berdosa selagi dia tidak melakukan dosa besar. Baik. Ada dalam riwayat Muslim yang dibawa juga oleh Ibn Hajar mengatakan bahawa dinamakan hari Jumaat itu kerana hari terkumpul ataupun terciptanya Adam, terciptanya manusia Adam alaihissalam. Dan dikata pada hari yang sama juga, hari yang mana berlaku pertemuan, dikumpulkan balik Adam dan juga Hawa di atas muka bumi ini. Ini ada beberapa riwayat-riwayat lah. Ada yang menyebutkan yang keempat adalah hari yang berkumpulnya manusia di dunia ini. Ini memanglah yang ini disebabkan tadi adanya perintah untuk melaksanakan solat Jumaat yang wajib ke atas mukallaf lelaki. Jadi dijadikan hari itu adalah hari pengumpulan. Dan hari berkumpul manusia
iaitu hari akhirat. Yang ini berkumpulnya manusia pada hari akhirat yang mana disebutkan awal berlaku hari kiamat itu adalah hari Jumaat. Cuma bila kita menyebutkan tentang hari pengumpulan yang keempat, hari pengumpulan manusia melaksanakan solat Jumaat, cuma pada hari ini Wallahualam mungkin disebabkan betul lah selepas daripada nanti ayat berkaitan Jumaat itu disebutkan fantashiru fil ard. Ini bertebaranlah untuk maknanya mencari rezeki kan. Cuma kalau kita tengok fungsi Jumaat tidak begitu dioptimumkan oleh masyarakat kita hari ini dari sudut kalau saya ingat dululah kecil-kecil dulu bila kita pergi solat Jumaat ni paling-paling kurang bila kita nak duduk kita bersalam kanan kiri kan. Sekarang ni masih ada tapi realitinya berkurang. Saya rasa berkurang lah. Ini pandangan saya lah daripada pengalaman, maknanya daripada kecil dulu sekarang. Sebab apa? Masing-masing duk leka dengan telefon kan. Sampai kan ada yang waktu khutbah pun masih mereka dengan telefon. Sedangkan bila kita katakan hari Jumaat itu bukan sekadar pengumpulan nak dengar khutbah, nak datang solat, tapi pengumpulan untuk mengenal di antara satu sama lain. Sebab itu kita tengok pengumpulan Jumaat Nabi SAW, para sahabat ini kenal di antara satu sama lain. Kenal siapa orang ni, apa masalah dia, dan ada dari sudut kepakaran yang masing-masing, yang mana bila orang tu datang dengan masalah, mana dia balik dengan solusi. Sebab ada orang yang pakar dalam pada hari Jumaat tersebut. Jadi kita nakkan sebegini, maknanya selain daripada datang untuk solat Jumaat, kalau kita dapat makna bertaaruf dengan seorang dua, perkenalan kan. Dan itu maqasid solat Jumaat adalah selain daripada solat itu sendiri, tapi menghubungkan di antara orang beriman. Baik. Surah Al-Jumu'ah adalah merupakan salah satu daripada surah-surah musabbihat. Apa makna musabbihat? Adalah surah yang bermula dengan tasbih. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ada 7 surah musabbihat. Yang mana yang pertama kali disebutkan adalah surah Al-Isra, didatangkan dengan lafaz subhanallazi asra bi 'abdihi. Nanti kita akan sebutlah lafaz-lafaz itu pada ayat yang pertama ketika mana kita membincangkan ayat yusabbihu lillah, iaitu surah Al-Jumu'ah. Baik, kalau kita tengok surah Al-Isra. Surah Al-Isra ni berada pada juzuk ke-15. Dia ada di pertengahan mushaf. Pada juzuk yang ke-15 sebab kita ada 30 juzuk kan. Dan diselangi 40 surah kemudiannya surah Al-Hadid 57. 57 pula adalah pertengahan juga kalau kita melihat dari sudut bilangan surah. Kan? Bilangan surah ada 114. Bahagi 2, 57. Kan? Dan ini adalah surah Madaniyah. Kalau Al-Isra, surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah, bersempena dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Surah Al-Hadid adalah surah Madaniyah yang diturunkan selepas hijrah. Manakala surah Al-Hasyar, surah yang ke-59 adalah surah Madaniyah. Dan As-Saf, surah ke-61 Madaniyah. Surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 Madaniyah. At-Taghabun yang ke-64 Madaniyah. Dan juga surah Al-A'la, surah yang ke-87 Makkiyah. Jadi kalau kita tengok surah-surah ini diapit di antara Makkiyah dan di tengah-tengahnya itu ada Madaniyah. Makkiyah surah Al-Isra dan surah Al-A'la, dan Madaniyah adalah 5 surah yang berada di tengah-tengahnya. Dan kalau kita lihat setiap surah ini dia ada selang dia. Dia ada selang dia, yang mana surah As-Saf dan Jumu'ah dia yang tak selang. Nanti kita akan sebutkan apa hikmahnya. Baik. Dalam pertemuan yang lalu, tuan boleh lihat tak silap saya siri yang kedua tadabbur surah As-Saf. Yang mana dalam YouTube ada maksudnya. Saya telah membincangkan tentang kesatuan tema.
yang disebut sebagai wahdatul mawdu'iyah. Yakni apa tema-tema bagi setiap surah ini, yang mana akhir sekali dia membawa tema yang besarnya apa dia. Jadi kita sebutkan tema besar bagi setiap surah ataupun perkumpulan surah-surah ini adalah sebagai bekalan ataupun persediaan untuk mencapai kemenangan di akhir zaman. Jadi setiap surah tu dibawa tema-tema, dan tema-tema ni bila kita kumpulkan, maknanya dia kita mendapat satu tema yang besar, iaitu persediaan untuk mencapai kemenangan umat Islam di akhir zaman. Jadi boleh tonton balik, mungkin review, belajar balik dari sudut video sebelum ni. Jadi apa yang saya nak bawakan hari ini adalah playlist surah As-Saff. Terima kasih Puan Izzah, insyaAllah. Jadi saya nak bawakan hari ini dalam perspektif yang lain, dari sudut hubungan sahaja. Hubungan maknanya Al-Jumu'ah dengan surah-surah yang lain, dan juga dengan surah yang ada sebelum dan selepasnya, iaitu surah As-Saff dan juga surah Al-Munafiqun. Baik. Pertama saya nak bawa perspektif dari sudut bila kita baca dan lihat lagi dari sudut tafsiran para ulama, saya mendapati apa hikmah dari sudut surah Al-Musabbihat ini. Dia berada di antara surah Makkiyah, dan Madaniyah berada di tengah-tengahnya. Jadi pertama sekali, surah-surah Musabbihat ada yang Makkiyah dan ada yang Madaniyah. Kalau kita tengok surah-surah Makkiyah, antara ciri Makkiyah, kita dah pernah belajar, kita pernah sebutkan ciri Makkiyah ini berkaitan dengan dari sudut fizikal ataupun luarannya adalah surah yang ada lafaz kalla, ada sajadah, dan kalau dari sudut tema perbahasannya, dari sudut akidah dan sebagainya. Tapi apa yang penting kita melihat surah Makkiyah ni antaranya adalah menggambarkan status Nabi SAW, iaitu sebagai rakyat, sebagai individu, dan bukan lagi pemimpin. Kerana pemimpin adalah pada surah Madaniyah, yang ini selepas Nabi SAW berhijrah. Jadi bekalannya itu adalah berkaitan dengan persiapan individu. Dan kita tengok surah Al-Isra adalah surah yang paling banyak disebutkan perkataan Al-Quran. Jadi menunjukkan dari sudut pemahaman, pengetahuan tentang Al-Quran ini dituntut kepada individu. Pada setiap orang mana mesti memahami, mesti mentadabbur Al-Quran. Sebab itu bila kita baca tentang ayat tadabbur, Allah Subhanahu Wa Taala sebut afala yatadabbarun am ala bin aqfalu. Apa makna ayat ini bila Allah kata tidakkah mereka mentadabbur ataupun hati mereka terkunci? Ayat ini memberi isyarat tadabbur itu bukan pilihan. Bukan pilihan kita. Bukan maknanya pilihan, kita nak tadabbur ni tak apalah, boleh pilih. Yang penting aku baca. Tidak. Bila Allah kata am'ala bin aqfaluha, maknanya dia bukan satu pilihan kepada kita untuk bertadabbur Al-Quran ataupun memahami ayat Al-Quran. Dengan makna yang lain, dia adalah fardu ain. Dalam bahasa yang mudah kita kata dia fardu ain, yang mesti dilakukan oleh setiap kita mengikut kapasiti, kemampuan, ilmu, pengetahuan yang kita ada, bersama dengan bimbingan dan asatizah kita. Jadi Makkiyah surahnya iaitu surah Al-Isra yang membicarakan tentang Al-Quran, dan Al-A'la adalah surah yang membicarakan tentang zikir Allah yang Maha Tinggi. Dan antaranya adalah Quran, zikir. Dan zikir ini selain daripada Quran, ada zikir-zikir yang lain yang mana itu adalah persiapan dari sudut individu. Dan kita tengok nanti bila surah Madaniyah, iaitu surah Al-Hadid, surah Al-Hasyar, surah As-Saff, surah Al-Jumu'ah, At-Taghabun, ia tidak akan berlaku melainkan adanya perkumpulan dari sudut besi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak memanfaatkan besi yang digunakan memerlukan tenaga pakar yang pelbagai. Tak boleh individu, seorang individu. Al-Hasyar, ini surah yang menceritakan tentang pengumpulan dan untuk mengeluarkan, kalau dalam surah Al-Hasyar disebutkan Bani Nadir. Ini perlukan kepada kumpulan, persiapan dari sudut kumpulan. As-Saff dan juga Al-Jumu'ah sangat jelas. Ini satu barisan yang mana Al-Jumu'ah antaranya dicontohkan pada hari Jumaat, yang mana sama-sama berada dalam barisan Saff, dan At-Taghabun juga adalah hari perkumpulan manusia untuk dicampakkan mengikut dari sudut
apa yang dilaksanakan. Maknanya surah Makkiyah membawa kita persiapan individu dari sudut solat pun ada dalam surah Al-Isra, sudut Quran juga disebutkan, dan juga dalam surah Al-A'la menekankan tentang zikir, dan ini memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi. Dan Madaniyah adalah surah-surah yang tidak dapat dilaksanakan melainkan dengan adanya kesatuan ataupun jamaah ataupun ini sangat, maknanya kita melihat sangat bertepatan dengan idea ataupun surah-surah, ciri-ciri surah berkenaan. Baik. Kemudian kalau kita tengok antara 7 surah ini yang kita sebutkan sebentar tadi, yang mana Makkiyah di awal dan Makkiyah di hujungnya, di tengah-tengahnya adalah Madaniyah. Saya melihat surah-surah ini sebagai bentuk yang pertama adalah persediaan, iaitu surah Al-Isra dan Al-Hadid yang saya sebutkan, ia adalah surah yang mana menyebutkan persediaan utama. Yang pertama aspek kerohanian, yang ini dalam surah Al-Isra, solat, zakat, bukan sekadar itu, jangan membazir, jangan beradab dengan orang tua dan sebagainya yang disebutkan banyak dalam surah Al-Isra. Surah Al-Hadid persiapan dari sudut teknologi, bekalan, tenaga, kemampuan, keilmuan, dari sudut pelaksanaan secara perkumpulan. Surah Al-Hasyr, As-Saff, Al-Jumu'ah, yang akhir sekali mudah-mudahan mendapat pembebasan. At-Taghabun ni adalah surah yang cerita tentang hari akhirat, pembebasan yang sebenarnya. Sebab apa? Sebab surah-surah ni bawa kita kepada satu tema untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Kalau tidak pada zaman kita pun yang terbebas dengan Masjidil Aqsa, mudah-mudahan kita bebas di hari akhirat kelak dari sudut bila Allah tanya kita apa yang telah kita buat untuk sampai kepada Masjidil Aqsa. Dan antaranya adalah dengan kita mewujudkan halaqah keilmuan ini untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan pembebasan surah Al-A'la dengan maksud pembebasan yang sebenar, iaitu pembebasan jiwa, yang mana melekat rasa takjub, rasa tinggi diri itu dibebaskan. Walaupun telah maknanya mencapai kemenangan dalam surah At-Taghabun, maknanya kekalahan yang sebenar orang kafir ini pada hari akhirat dicampakkan disebabkan kesalahan mereka. Maknanya orang beriman itu dah mencapai kemenangan. Tapi di atas muka bumi ini, ketika mana kalau mereka direzekikan berada di waktu capai kemenangan itu, mereka masih lagi tetap membebaskan diri mereka daripada rasa tinggi diri, kerana melihat Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang maha tinggi. Jadi itu dari sudut maknanya kronologi surah itu, yang mungkin boleh lihat daripada pelbagai perspektif, dan saya bawakan sini salah satu dari perspektif. Baik. Jadi insyaAllah kita masuk kemudiannya adalah berkaitan dengan tanasub ataupun munasabah di antara surah-surah. Ini boleh ke? Kalau tuan-tuan kalau ada persoalan, boleh kemukakan persoalan. Ada yang nak tanya, boleh juga di ruang chat. Jadi kalau tak mau tanya secara lisan, boleh type di ruang chat. InsyaAllah nanti saya baca, kita akan bincangkan. Boleh ya? Jadi saya teruskan ya. Baik, jika ada soalan, ada perbincangan? Ada? Okey. Baik. Kita nak melihat tentang tanasub ataupun munasabah di antara surah-surah musabbihat tadi dengan surah Al-Jumu'ah. Baik. Daripada surah 7 surah musabbihat tadi, surah yang utama ataupun kita kata surah induk, surah induknya itu adalah surah Al-Isra. Kerana surah Al-Isra yang paling panjang, yang paling detail, ada 111 ayat, dan kalau kita gabungkan 6 surah yang berbaki, hampir kepada surah Al-Isra, lebih kurang 112 ataupun 113 ayat. Jadi maknanya surah Al-Isra ni adalah surah yang kita kata surah induk, yang mana didetailkan kemudiannya dalam 6 surah yang lain tentang apa yang ada di dalam
surah Al-Isra melalui pecahan-pecahan tema yang berlainan lah, Al-Hasyr, As-Saff, Al-Jumu'ah dan sebagainya. Baik. Jadi saya buat ringkasan di sini, mana bila tulis di situ AI itu bukan artificial intelligence. AI itu adalah surah Al-Isra, dan juga Al-Jumu'ah itu adalah AJ itu adalah surah Al-Jumu'ah. Baik. Dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Masjidil Aqsa pada ayat yang pertama. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kan? Ini disebutkan Masjidil Aqsa yang juga ada berkaitan dengan tempat yang disebutkan sebagai Al-Quds, tempat yang suci. Manakala dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Allah antaranya Al-Quds pada ayat yang pertama. Jadi bagaimana kita nak memahami sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Quds ini yang akan membantu umat Islam untuk mencapai kejayaan di akhir zaman. Jadi kita akan bahaskan nanti apa makna Quds setelah sampai pada ayat yang pertama lah. Baik. Dan juga kalau kita tengok dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan cerita tentang Nabi Musa alaihissalam pada ayat yang kedua. Jadi kalau tuan-tuan nak ambil mushaf, ada mushaf bersama, ini kita boleh tengok sama-sama surah Al-Isra pada juzuk yang ke-15, surah yang ke-17. Jadi pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang kedua, yang pertama Allah mendatangkan ataupun mengutuskan Nabi Musa dan mendatangkan bersama Nabi Musa itu risalah, kitab. Dan Allah sebutkan apa fungsi kitab ini adalah waja'alnahu hudan li bani Israil. Secara spesifik khusus Allah Subhanahu wa taala sebut apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, iaitu Taurat, adalah menjadi hudan, hidayah kepada Bani Israel. Maknanya kalau mereka benar-benar mengikut Taurat itu, maka mereka akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini secara tak langsung nak menyebutkan tentang keutamaan kelebihan Al-Quran. Kerana dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat Ramadan kan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Hidayah kepada seluruh manusia. Taurat hidayah kepada Bani Israel, tapi Quran hidayah kepada seluruh manusia, termasuklah mereka daripada kalangan Bani Israel Yahudi yang berada pada zaman Nabi SAW. Baik. Jadi dalam surah Al-Jumu'ah disebutkan apa? Dalam surah Al-Jumu'ah disebutkan respon Bani Israel terhadap kitab tersebut. Ini bagaimana mereka menggunakan kitab tersebut, ataupun bagaimana interaksi mereka dengan kitab tersebut yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan sebagai himar daripada ayat yang kelima dalam surah Al-Jumu'ah, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai himar ada sebabnya. Antaranya gambarannya adalah kerana mereka seolah-olah menanggung di belakang beratnya tersebut tanpa mereka memahami, apatah lagi nak melaksanakan apa yang terdapat di dalam kitab tersebut. Jadi itu nak sebutkan bagaimana respon ataupun interaksi Bani Israel terhadap kitab yang sebenarnya adalah kitab hidayah kepada mereka. Jadi di sini kita melihat dari sudut refleksi kepada kita. Ini bila mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW, Nabi kita SAW, dan kita sebagai umatnya. Adakah kita respon sebagaimana Bani Israel, ataupun kita respon sebagaimana orang beriman ketika mana mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-9 nanti. Baik.
Kemudian dalam surah Al-Isra membicarakan umat Islam yang berdepan dengan Bani Israel. Depan dengan Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah yang pertama, surah Al-Isra, antaranya sebutkan pada ayat yang keempat, dari sudut Bani Israel ini akan melakukan kefasadan berkali, yang mana datangnya ibadan lana, yang menghapuskan ataupun yang membawa kemenangan. Disebutkan para ulama, ibadan lana ini merujuk kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, yang mana membuka Baitul Maqdis 4 kali pertamanya. Tetapi sirah, yakni peperangan di antara orang Islam dengan orang Yahudi berterusan hinggalah hari ini. Kita tahu apa yang berlaku di Palestin. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala mendedahkan kepada orang beriman, antara beza orang beriman dengan orang Yahudi ini adalah dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa orang Yahudi ini mereka takutkan kematian. Wala yatamannawnahu abadan. Dalam ayat ke-6 Allah Subhanahu Wa Taala sebut fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Kalau kamu benar betul dan kamu ini adalah aulia Allah, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, cuba minta untuk mati. Allah kata, dah kalau itu marilah jumpa aku, maknanya mati berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka kata, maka Allah Subhanahu Wa Taala mendedahkan wala yatamannawnahu abadan. Mereka takkan pernah nakkan benda. Kenapa? Kerana mereka takut. Jadi kalau kita tengok, ini realiti yang berlaku pada sekarang ini. Nah, mungkin tuan-tuan pun pernah tengok gambaran seorang anak muda, tak silap saya, nama Faris Audah, tak silap saya nama itu, yang mana dia berdepan dengan tank orang Israel ini, dia pegang batunya, tapi mereka yang takut dengan dia. Dia nak sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala antaranya membantu Nabi SAW dan umat Nabi SAW, antaranya melalui ar-ra'b. Ar-ra'bu itu adalah rasa ketakutan kepada pihak musuh terhadap Islam. Ada Khalid Al-Walid, ketika mana dia membawa tentera dia, mengetuai, mengepali tentera dia, dia menyebutkan bahawa kami adalah satu golongan yang mana sukakan kematian sebagaimana kamu sukakan kehidupan. Maknanya mereka suka hidup, tapi kami suka mati sebagaimana kamu suka hidup. Jadi maknanya tak takut apa, tak ada apa yang nak dirisaukan. Kalau suka hidup, banyak benda yang nak dirisaukan, banyak benda yang nak diperolehi, yang nak dicapai dan sebagainya. Tapi bila sukakan kematian, maknanya tak kisah untuk meninggalkan apa sahaja yang ada. Dua benda yang berbeza yang akan melahirkan sikap dan juga karakter yang berbeza. Sebab itu Nabi SAW sebutkan tentang orang yang paling bijak adalah orang yang hanya memikirkan apa selepas daripada kematian. Baik. Kemudian dalam surah Al-Isra menyebutkan tentang waktu solat yang bermula solat zuhur. Aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil lail. Dan juga dalam surah Al-Jumu'ah sudah tentulah kaitan dengan solat Jumaat yang menjadi gantian kepada solat zuhur. Baik. Dan dalam kedua surah ini juga menyebutkan perkataan za'amtum. Nanti kita sampai pada perkataan tersebut kita bahaskan lebih lanjut. Dan surah Al-Isra diakhiri dengan uskunul ard. Duduklah di negara tersebut. Dan dalam surah Al-Jumu'ah, maaf saya tak sebut ni. Surah Al-Jumu'ah disebut fantashiru fil ard. Baik, ini menarik. Kerana apa? Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Isra, uskunul ard, duduklah di negara itu, dengan maksud kita umat Islam mesti berusaha membebaskan Masjidil Aqsa hingga kan umat Islam dapat duduk di dalam ataupun dapat duduk di tanah yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, setelah mendapat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kemenangan yang kita tak pasti dan tak tahu bila,
Tapi kemenangan itu bukan semata-mata okey, kamu semua Islam dah masuk sini, okey selesai, semua orang boleh solat selesai. Tak. Tapi perlukan kepada dakwah yang berterusan. Fantashiru fil ard, keluar bukan semata-mata untuk cari rezeki untuk diri sendiri, tapi untuk menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi kita tengok bagaimana Nabi SAW setelah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kejayaan untuk menguasai Madinah dan Mekah, yakni selepas daripada Fathul Mekah. Apa yang berlaku? Adakah Nabi SAW, okey tak apa, lega lah, dapat Mekah Madinah, kira settle lah. Adakah sahabat juga faham begitu? Tidak. Setelah kewafatan Nabi SAW pun mereka fantashiru fil ardh, teruskan membuka kota-kota yang pelbagai, terutama pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, kerana memahami dari sudut kesinambungan, maknanya bukan semata-mata untuk membuka, tapi untuk mencapai kemenangan, tetapi bagaimana untuk mengisi kemenangan tersebut dengan dakwah, dengan menyampaikan. Baik, itu hubungan surah Al-Isra dan juga surah Al-Jumu'ah. Ini antara yang panjang sikit lah, sebab surah Al-Isra ni. Baik, hubungan surah Al-Hadid dan juga surah Al-Jumu'ah. Dalam kedua-dua surah ini disebutkan sifat Allah Al-Aziz dan juga Al-Hakim. Nanti kita akan bahaskan dengan lebih mendalam apa makna sifat Allah Al-Aziz, apa makna sifat Allah Al-Hakim, dan kita akan bahaskan apa hikmah nama-nama, 4 nama Allah Subhanahu Wa Taala itu disebutkan yang dikaitkan dengan surah itu. Dan dalam surah Al-Hadid Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan segala kemuliaan dan kelebihan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk percaturan Allah untuk memberikan kepada sesiapa. Kita tengok dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-29. Surah Al-Hadid sebutkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, li'alla ya'lama ahlul kitab alla yaqdiruna 'ala syai'in min fadlillah wa anna al-fadla biyadillah tihi man yasha. Bahawasanya al-fadl, kemuliaan, kelebihan, ganjaran, kebaikan, kita sebutkanlah segala perkara-perkara yang baik itu adalah fadl, yang mana semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yu'tihi man yasha, maka Allah Subhanahu Wa Taala lah yang berhak memberikan kepada sesiapa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Manakala dalam surah Al-Jumu'ah disebutkan tentang menyeru manusia untuk memohon serta mengharap kemuliaan tersebut. Dalam ayat yang ke-10 Allah kata, wabtaghu min fadlillah. Bila Allah kata semua kemuliaan, semua kelebihan itu milik Allah, Allah boleh beri kepada siapa yang dia nak. So, apa peranan kita? Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tahu orang kaya, yang mana dia ada harta yang sangat banyak, dan dia memang dia nak bersedekah, siapa yang datang minta kat dia atas sebab-sebab yang tertentu, dia akan berikan. Maka walillahil masalil a'la, segala kemuliaan, kelebihan itu adalah ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita mencari kemuliaan, kelebihan daripada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabtaghu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wabtaghu min fadlillah pada ayat yang ke-10. Dengan dalam masa yang sama, wazkurullaha katsira. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam keadaan banyak juga mengingati Allah Subhanahu. Jadi kita kena rasa malu kalau kita kadang-kadang banyak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak itu, nak ini, nak apa ni, rezeki itu, rezeki ini, dan dari sudut kita pula, keluarga, anak, suami dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama pula kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak mendapat kemuliaan? Kalau dapat pun kita takut dan bimbang, kan dapat tu sebab Allah muliakan kita, tapi dapat tu sebab dijauhkan daripadanya. Baik, surah Al-Hadid dan juga surah Al-Jumu'ah. Bien.
surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr dan juga surah Al-Jumu'ah, yang mana kedua-duanya, ini menarik, kedua-duanya menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quddus. Jadi kita bahaskan makna Al-Quddus itu lebih dalam, dan hanya terdapat dalam dua surah ini saja dalam Quran. Kalau tuan-tuan cek, sifat Allah Al-Quddus tidak ada dalam surah-surah yang lain kecuali surah Al-Hasyr dan juga surah Al-Jumu'ah. Jadi kalau kita tengok secara umumnya, surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi SAW kejayaan membersihkan Madinah daripada keturunan orang Yahudi, akidah ahlul kitab daripada orang Yahudi, antaranya Bani Nadir, keluarkan, dikepuk dan keluarkan daripada Madinah. Surah Al-Hasyr, dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala Quddus ini menyucikan maknanya dari sudut i'tiqad, kefahaman yang faham. Dalam surah Al-Jumu'ah menyucikan, nanti kita sebut tentang tazkiyah, menyucikan orang beriman. Dan kedua-dua surah ini juga menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Aziz dan Al-Hakim pada permukaan surah, dan kita bahas insya-Allah. Baik. Ini agak panjang, surah As-Saff dan juga surah Al-Jumu'ah. Sebab surah ini surah yang berdekatan. Bahkan turun yang berdekatan. Baik. Dalam surah dalam kedua-dua surah sama, di permulaan surah disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Aziz dan juga Al-Hakim. Dan kita tengok banyak kali dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala gandingkan Al-Aziz, Al-Hakim, Tanzil Al-Aziz Al-Hakim dalam surah Yasin. Kita akan bahaskan sifat-sifat nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalam surah As-Saff menyebutkan tentang bisyarah. Bisyarah ini adalah berita gembira. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Yang mana berita gembira akan datangnya Rasul yang bernama Ahmad. Manakala dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan datangnya Rasul Ahmad itu apa peranannya. Peranan yang dilaksanakan oleh Nabi SAW itu adalah yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa allimuh kitab wal hikmah. Baik. Dalam surah As-Saff disebutkan tentang Bani Israel yang menyakiti Nabi Musa. Iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'tunani wa qad ta'lamu anni Rasulullah ilaikum. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengecam keras sikap mereka itu yang sentiasa menyakiti Nabi Musa. Dalam surah As-Saff kita dah sebutkan. Ini Puan Liza dah berikan playlist yang boleh tengok balik. Ini apa bentuk kesakitan yang ditimpakan ke atas Nabi Musa dari sudut terutama dari sudut percakapannya, dari sudut interaksinya dengan Nabi Musa kasar dan mempertikaikan, sedangkan mereka tahu bahawa Nabi Musa itu adalah Rasul pada mereka. Maka surah Al-Jumu'ah menyebutkan hal yang sama, iaitu dari sudut pertikaian mereka terhadap kitab. Bahkan disebutkan juga dari sudut kemuliaan Rasulullah SAW dan keutamaan umat-umatnya yang menggantikan umat Bani Israel sebagai imamatuddin, dalam imamatuddin, bagi pimpinan di dalam hal keagamaan. Baik. Dalam surah As-Saff ditutup surah As-Saff dengan perintah jihad tentang tijarah yang mana dapatkan ataupun menghasilkan keuntungan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Dalam surah Al-Jumu'ah juga ditutup dengan perintah solat Jumaat yang lebih baik daripada tijarah duniawi. Sebab dalam surah Al-Jumu'ah nanti kita akan bawakan asbabun nuzul, antaranya yang menyatakan pernah satu ketika Nabi sedang berkhutbah, datang satu kafilah dagangan yang bawa barang dagangan. Ada sebahagian besar daripada kalangan sahabat ni, dan mereka pergi pihak kafilah tersebut, tinggalkan Nabi SAW yang tengah berkhutbah. Nanti disebutkan di surah Asbabun Nuzul. Dia nak sebutkan perintah solat Jumaat itu lebih perlu didahulukan berbanding tijarah. Dalam surah As-Saff, Allah SWT memerintahkan orang bermukmin untuk bersinergi, bersatu dan membentuk
pasukan seperti binaan kalbunyanil muksus. Dalam surah Al-Jumu'ah terkandung perintah solat Jumaat dan menjadi syaratnya adalah berkedudukan dalam saf, maknanya praktikal. Bukan senang kita nak duduk bersama dengan orang lain, sebab mungkin setiap daripada kita ini ada perbezaan, mungkin dari sudut pangkat, dari sudut kedudukan dan sebagainya, harta dan sebagainya. Tapi dalam solat kita duduk sama dalam satu saf. Jadi benda itu dilatih dalam solat Jumaat supaya bila berhadapan dengan musuh pun maknanya kita sebagai sahabat, iaitulah sebagai orang baik. Dan itu hikmah yang kita sebutkan kenapa satu-satunya surah yang tak ada pembahagi tengah-tengahnya itu antara surah As-Saff dan surah Al-Jumu'ah adalah kerana As-Saff yang mengumpulkan orang-orang yang bertakwa yang disebutkan dalam hari Jumaat tentang wajib menyebutkan tentang takwa. Tak boleh terputus. Bahkan digambarkan dengan surah itu tak terputus dengan surah-surah yang lain. Berkembar. Dari sudut penurunan pun kita sebutkan tadi, turun selepas surah As-Saff, surah Jumaat ni. Nak menunjukkan betapa Islam itu sangat-sangat menekankan dari sudut pengetahuan. Jadi kita mengambil pengajaran daripada surah As-Saff dengan surah Al-Jumu'ah. Kalau tidak orang lain pun yang menghubungkan, yang melakukan penyatuan terhadap orang Muslim ni, italah yang menjadi rantai-rantai yang menyambungkan bukan orang beriman. Kalau kita tak boleh nak sambungkan dari sudut aspek politik, dari sudut aspek kefahaman fikrah, jadi kita sambungkan dengan perkara yang kita sambungkan fahaman Al-Quran, yang kita tak ada semua orang sebenarnya boleh berlapang dada, yang kita usahakan untuk adakan bantuan tersebut. Mudah-mudahan dan barakah daripada Quran yang ni, maknanya kita akan bersatu padu dengan dalam hal-hal yang baik. Kemudian hubungan dengan surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun, sikit lagi tuan-tuan. Perbandingan antara sifat mukmin dalam surah Al-Jumu'ah yang sukakan penyatuan dan perbandingan orang munafik yang sering kali berlaku pecah belah. Antaranya kita tengok dalam surah dalam peristiwa Uhud, sebenarnya mereka keluar daripada barisan tentera umat Islam yang 300 orang, 300 orang kan, 700. Baik. Dan surah Al-Jumu'ah juga memuatkan penjelasan tentang orang yang mendustakan pengutusan Nabi SAW, dengan hati dan juga lisan, iaitulah orang Yahudi. Manakala surah Al-Munafiqun menjelaskan orang yang mendustakan baginda dengan hati, walaupun lisan mereka mengatakan bahawa baginda itu adalah Rasul. Dan surah Al-Jumu'ah dan juga At-Taghabun. Surah Al-Jumu'ah menyebutkan tentang perintah solat Jumaat, iaitu perkumpulan yang akan dilaksanakan saban minggu. Yang akan dilaksanakan saban minggu. Dalam hadis yang saya sebutkan tadi di awal tadi, di antara dua Jumaat, kafirunna bainahunna, iaitu diampunkan antara dua Jumaat itu adalah dosa-dosa. Manakala surah At-Taghabun juga menyebutkan tentang perkumpulan, tetapi bukan di dunia, perkumpulan di hari akhirat, iaitu antaranya adalah pengumpulan orang yang beriman yang mana disebutkan bahawa diampunkan ataupun dihapuskan dosa-dosa mereka, bahkan diberikan ganjaran yang besar, iaitulah syurga Allah. Dan akhir sekali, surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-A'la. Surah Al-Jumu'ah menyatakan kepentingan tazkiyah. Jadi kita akan bahaskan kenapa pada ayat yang kedua perkataan tazkiyah itu disebutkan selepas yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Kerana dalam ayat dalam suratul Baqarah, perkataan tazkiyah itu dibelakangkan, diakhirkan. Ada 4 peranan itu diakhirkan. Nanti bila kita datangkan ayat tu nampak lebih jelas lah. Cuma nak sebutkan surah Al-Jumu'ah berikan penekanan terhadap tazkiyah sebelum ta'lim. Dalam surah Al-A'la juga menyebutkan orang yang menggenggam. Kerana apa saya sebut menggenggam? Kerana sebutkan qad aflaha. Perkataan aflaha bila ada hamzah itu menunjukkan orang yang dah memegang kejayaan itu. Macam kita sebut qad aflahal mu'minun, kan? Orang yang menggenggam kejayaan itu sifat-sifat orang beriman. Jadi yang benar-benar berjaya itu adalah orang yang bertazkiyah.
yang membersihkan dirinya daripada dosa-dosa. Jadi mudah-mudahan ada manfaat dalam saya kira ini mukaddimah pertama lah. Nanti kita akan lihat mukaddimah surah sendiri dari sudut apa tujuan surah, apa bahagian surah, dari sudut tema-tema surah, dan kalau sempat insya-Allah kita masuk pada ayat yang pertama. InsyaAllah biiznillah ta'ala. Mungkin kalau ada soalan. Alhamdulillah, terima kasih Puan Syairah, terima kasih Puan dan puan yang lain. Soalan ya? Jangan. Mungkin kalau boleh ulang balik fikir-fikir ada soalan, kita boleh bawa pada pertemuan yang akan datang. Apa yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala yang saya sendiri. Ada wa astagfirullah. Terima kasih kepada semua tuan-tuan yang hadir bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.